Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, seperti biasa boleh tolong maklumkan, share ramai-ramai ya, sebab kita dalam fasa shadow ban berterusan di bawah pentadbiran ini. Dan sertai Telegram saya, Regi Jesse Ritaudin. Baik, setelah melakukan banyak ulasan dan apa orang kata, memberi pandangan ya, berhubung perkara-perkara membabitkan apa yang dikatakan sebagai sesuatu sedang berlaku dalam UMNO. That's how it is told to me. There is something happening dan sebagainya, yang telah saya ulas lebih 3 minggu lepas. Kemudian baru-baru ni saya buat 2 live ya. Semalam saya buat satu. Anda boleh scroll ke bawah Facebook Regi Jesse Ritaudin dan tonton, di mana saya telah rumuskan apa yang dikatakan sebagai kemungkinan Zahid akan berundur dan mengapa saya berkata demikian. Saya telah mengulas laporan Malaysia Now dan sebagainya lah. So ini hanya sekadar mengulas apa yang sudah menjadi satu ura-ura yang bertiup kencang. Betul atau tidak itu soal lain, itu saya tak nak ambil tahu ya. I don't even know. Okay. So kemudian ada juga orang-orang dalam UMNO yang saya kenal yang menghubungi saya dan berkata ya, ada yang nak tahu macam mana saya dapat tahu, ada yang kata memang betul lah, tepat lah and all that stuff lah. So anda rujuk lah, saya tak nak ulang lah. Okay, anda rujuk, saya tak nak ulang. Jadi apa yang menarik perhatian saya adalah ada seorang pemimpin yang kira atas-atas lah, tapi bukan tahap presiden, timbalan presiden dan sebagainya, tapi kira seorang pemimpin UMNO yang telah menghubungi saya, dan atas kebenaran dia lah saya membuat live ini, tapi saya tidak akan reveal lah pemimpin mana ni. Dan dia bertanya adakah saya tahu cara untuk ketepi Zahid. Dia kata ada. So saya kata memang saya tahu, dari awal saya tahu. Dan lepas tu dia tanya, kalau betul kamu tahu, apa cara dia, boleh kongsi sikit. So actually I do not know dia nak uji sama ada saya tahu ataupun dia betul-betul nak tahu. Benda tu semua tak penting. I just took the question at face value. Maknanya saya cuma ambil sekadar apa yang ditanya. Saya kata okey, saya jelaskan. Saya kata celah gigi je nak ke tepi Zahid. Ada penyelesaian mudah, di mana ya, saya hairan mengapa ianya tidak dilakukan. So bila saya cerita, dia terkejut. Rupa-rupanya apa yang saya cerita ni bukannya apa yang dia tahu dan apa yang ada dalam perancangan. Dia terkejut dan dia macam terpegun lah. Okay. So mesej saya kepada Barisan Nasional, kalau setakat nak tanya saya ada cara tak? Ada cara. Okey lah, orang kata Zahid ada minta MP tanda tangan satu perjanjian sebelum itu yang sekarang dia guna untuk ugut MP tu. Kalau kau keluar, kau tarik sokongan Terang Anwar, kau kena kosongkan kerusi. Actually sebenarnya saya dah beritahu dari sudut perundangan. Malah saya pernah ada bersama peguam dan kita sudah jelaskan ia tidak mengikat. Pertama sekali, perjanjian itu ditandatangani sebelum pilihan raya, bermakna mereka yang menandatangani itu bukannya MP. Okey, itu satu. Kemudian ada banyak lagi dari sudut perlembagaan. Sebagai contoh, perjanjian itu sekadar macam toilet paper, tak ada makna. Tak ada makna. It's useless, worthless paper ya, sebab ia tidak boleh memaksa MP kosongkan kerusi jika dia tarik sokongan Terang Anwar. Dan dari sudut Akta Anti Lompat Parti, saya dah berulang kali jelaskan ianya tidak patut. Dan bila 4 MP bersatu dulu sokong Anwar, pada masa tu orang-orang depa sendiri dah mengesahkan apa yang saya dah cerita sebelum ini, iaitu MP tidak perlu kosongkan kerusi. Akta Lompat Parti tidak boleh cabul
atau halang hak berperlembagaan seorang MP untuk secara peribadi menentukan mereka sokong atau tidak Perdana Menteri, sekalipun perlembagaan parti dipinda. So akhirnya bila kejadian MP ini sokong Perdana Menteri, 4 MP bersatu, sudah keluar kenyataan-kenyataan, kemudian laporan-laporan media-media belah, mereka semua mengesahkan apa yang saya dah beritahu. Kemudian mungkin ada orang akan pertikai, ya Regi, tapi masihlah perjanjian yang ditandatangani oleh MP-MP BN ni sebelum PRU 15 ni, masihlah, walaupun Regi kata tak mengikat, tapi they can still cause trouble. Kemudian kalau speaker belah mereka, whatever lah. Okey lah, kita bagi can lah. Memang saya boleh sahkan ya, perjanjian tu tidak mengikat, tapi tak apalah, untuk tujuan perbincangan lah. Okey, saya bagi can lah. Okey, saya terimalah perjanjian tu mengikat. Ada cara ianya boleh diatasi. Ada cara dalam sekelip mata, dalam tempoh 24 jam, semuanya boleh ditentukan oleh MP-MP BN dan Zahid tak dapat berbuat apa-apa. Ada cara, ya. Logik dia rumit sikit, tetapi langkah yang perlu diambil celah gigi, mudah. 1-2 langkah je habis cerita. Zahid tak boleh berbuat apa-apa, siapa-siapa tak boleh berbuat apa-apa. So ada langkahnya. Saya tak boleh ceritakan sebab apa? Saya bukan dari mana-mana tim. Saya bukan dari tim A ke tim B ke tim UMNO ke tim perikatan ke saya tak, I don't belong to any team atau strategic team, tak ada. Yang ada saya berkomunikasi ke pun ada yang you are part of the think tank, itu semua mengarut lah. They are just taking me for a ride. So I'm not a part of any team. Walau bagaimanapun, so kalau saya bongkarkan ini sebenarnya boleh dikira sebagai kalau mana-mana tim ada strategi ini boleh dikira sebagai strategi rahsia. Tapi nobody has told me any strategy. So bagi saya, kalau saya bongkar, saya bukan membongkarkan satu rahsia. Tetapi saya khawatir mungkin ada pihak yang tahu benda ni, yang rancang sesuatu, kemudian bila saya bongkar, ianya akan mengganggu gugat mereka. So atas keprihatinan itu, saya tak boleh nak beritahu. Tapi saya cuma boleh bagi satu hint je. MP BN bukannya menjadi MP ni atas tiket UMNO, dia jadi MP atas tiket Barisan Nasional. But it's not as easy as that. Ada beberapa benda kena buat, ya, yang menyebabkan surat tu Zahid boleh buang tepi. Tak ada apa-apa, sesiapa boleh buat, dan esok boleh buat keputusan. So saya heran mengapa tidak ada langkah oleh MP-MP. So itu saya kata, saya dah muak, saya dah meluat dengan MP-MP BN ni. Okay, but anyway, there is a way. Celah gigi depan mata, ya. Kalau MP-MP yang betul-betul berpengalaman yang dah lama, dia mungkin boleh fikirkan, tapi perlu fikir di luar kotak lah. Perlu fikir di luar kotak. So ada cara. So that is all I can say lah. Sebab saya minta kebenaran pemimpin berkenaan. Saya nak cerita benda ni, kata go ahead, tapi saya takkan reveal. Okay. So adakah MP-MP BN ni boleh fikir di luar kotak? Okay. Now of course, ura-ura mengatakan Zahid nak berundur. Memang dia dah tahu dah kem Zahid ni akan kena teruk jika berlaku satu-satu langkah. Tetapi apabila saya ditanya adakah MP-MP boleh terkesan dengan surat yang perjanjian sebelum PRU 15 tu, jawapan saya mudah, ada cara, ya, di mana surat itu sekadar menjadi surat nak lapik nasi lemak ke apa, tak ada makna. Okay, so itu jawapan saya lah. Alright, so sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.